Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via Emoy. Pada video kali ini, kita ingin kupas satu topik yang memang panas, memang meletup di dalam politik Sabah. Coba bayangkan, bila semua orang bercakap tentang kerjasama dan perpaduan, ada satu pemimpin politik yang bangkit dengan kenyataan tegas. Katanya, saya tidak perlu orang tengah untuk bercakap dengan GRS dan saya tidak mau bekerja sama dengan mereka. Nah, siapa yang cakap tuh? Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, pengerusi Barisan Nasional Sabah yang memang dikenali dengan sikap berterus terang dan berani. Jadi, jom kita duduk sama-sama, sembang, ulas sedikit pasal apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa kenyataan ini menjadi bahan perbualan hangat di kalangan pemerhati politik Sabah. Bung Mokhtar dalam satu sidang media pada 24 Jun di Kota Kinabalu telah menegaskan bahwa BN Sabah tidak memerlukan sebarang perantara untuk berbincang dengan gabungan rakyat Sabah GRS walaupun ada keperluan untuk berbincang sekalipun. Lebih menarik lagi, beliau menyatakan bahwa sebarang perbincangan untuk membentuk kerajaan negeri selepas PRN adalah lebih sesuai dilakukan selepas keputusan pilihan raya diumumkan dan bukan sebelum. Katanya buat masa ini BN Sabah hanya mengadakan perbincangan dengan Pakatan Harapan Sabah dan tiada sebarang rundingan dengan GRS. Apabila ditanya sama ada beliau telah bertemu dengan pengerusi GRS, Datuk Seri Haji Jinor untuk membincangkan isu PRN, Bung menjawab dengan ringkas dan padat, saya tidak pernah jumpa Haji Ji secara one-on-one untuk bincang perkara ini, dan saya rasa tidak perlu pun. Nah, ayat itu sendiri sudah cukup menggambarkan betapa renggangnya hubungan antara kedua-dua pihak ini. Tetapi, tunggu dulu. Bung tidak habis setakat itu saja. Beliau menyambung dengan kenyataan yang lebih berani dan lebih pedas. Katanya, beliau tidak akan bekerja sama dengan mana-mana pihak yang tidak jujur dan suka menipu. Dalam arti kata lain, Bung menuduh ada pihak dalam GRS yang tidak menepati janji, mungkir perjanjian, suka ambil kerusi orang, dan buat keputusan secara tiba-tiba tanpa berbincang. Malah beliau berkata, saya tidak suka pemimpin yang menangis buaya. Bah, satu sindiran yang dipercayai ditujukan kepada Haji Ji selepas satu video tular menunjukkan Haji Ji mengalirkan air mata di satu majelis politik. Sekarang coba kita fikirkan sejenak. Kenyataan macam ini bukannya dibuat secara tergesa-gesa. Ia datang daripada rasa tidak puas hati yang sudah lama terpendam. Kalau kita imbas balik sejarah politik Sabah selepas PRN 2020, GRS dibentuk oleh gabungan UMNO, Bersatu, dan parti-parti tempatan lain seperti STAR dan juga PBS. Ketika itu Haji Ji menjadi ketua menteri mewakili Bersatu, tetapi kemudiannya berlaku perpecahan besar antara UMNO dan Bersatu, bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di Sabah. Akhirnya, Haji Ji keluar dari Bersatu dan menubuhkan Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun PGRS, manakala UMNO Sabah kekal dalam Barisan Nasional. Hubungan antara mereka menjadi tegang dan banyak isu yang ditimbulkan termasuklah ketidakpuasan hati tentang pembahagian kerusi, pelantikan di dalam GLC, dan keputusan pentadbiran negeri yang dikatakan tidak menghormati peranan Barisan Nasional sebagai rakan kongsi. Kini, apabila PRN Sabah semakin hampir, timbul cadangan dari Kerajaan Perpaduan di Putrajaya agar Barisan Nasional Sabah, Pakatan Harapan Sabah, dan GRS duduk semeja berbincang dan cari kata sepakat demi kestabilan politik negeri. Tapi Bung macam biasa, tidak gentar dan tetap dengan berpendirian keras. Beliau lebih suka jika rundingan atau penggabungan hanya dibuat selepas keputusan PRN diumumkan. Sebab masa itu semua parti sudah tahu siapa yang kuat, siapa yang lemah. Sekarang orang boleh cakap dia ada 50 kursi. Saya pun boleh cakap saya ada 40.
tetapi kita hanya tahu nomor sebenar selepas pilihan raya, kata Bung Mokhtar dengan penuh yakin. Bung juga menyatakan BN akan bertanding di semua kursi yang mereka rasa mampu menang. Kalau saya boleh menang 40 kursi, saya akan tanding 40, tegasnya lagi. Tapi disinilah muncul persoalan besar. Kalau BN dan JRS bertembung secara langsung dalam PRN nanti, siapa yang akan menang? Undi Bumi Putra, terutamanya di kawasan pedalaman dan luar bandar, akan berpecah. Dan siapa yang akan untung? Parti-parti lain seperti Warisan, KDM, atau bahkan Pakatan Harapan Sabah yang mungkin dapat manfaat daripada pertemuan dua gergasi ini. Lebih penting bagaimana pula dengan persepsi rakyat terhadap parti-parti yang asyik bergaduh dan tidak mampu duduk semeja walaupun dalam satu gabungan besar di peringkat pusat. Kita juga tidak boleh lupa tentang Bung yang pernah terlibat dalam cubaan menjatuhkan Haji J pada awal 2023 dalam episod yang menyaksikan beberapa adun UMNO menarik balik sokongan mereka terhadap Ketua Menteri. Namun, percaturan itu gagal karena Haji J berjaya mempertahankan kedudukannya dengan sokongan adun yang mencukupi, termasuklah daripada beberapa adun UMNO sendiri yang berpaling tada. Jadi tidak pelik kalau Bung masih menyimpan rasa tidak puas hati dan tidak mahu lagi bekerja sama dengan JRS selagi Haji J berada di puncak kepimpinan. Apa yang paling menarik untuk dibincangkan sekarang ialah, adakah tindakan Bung ini wajar? Adakah beliau mempertahankan prinsip atau adakah beliau mengutamakan dendam politik? Bukankah lebih baik untuk pemimpin politik mengetepikan perbezaan demi kestabilan dan juga pembangunan negeri? Atau mungkin Bung juga tahu sesuatu yang kita tidak tahu, bahwa jika Barisan Nasional bekerja sama dengan JRS sebelum PRN, Barisan Nasional hanya akan menjadi penumpang di dalam kerajaan. Nah, dan kita juga kena tanya, adakah ini satu petanda bahwa Sabah mungkin akan berhadapan dengan pilihan raya yang paling sengit dan tidak dapat dijangka dalam sejarah? Kalau BN, JRS, PH, dan parti-parti lain semua bertanding secara bebas tanpa kerjasama, maka keputusan PRN nanti mungkin akan berakhir dengan kerajaan minoriti atau gabungan yang sangat rapuh. Itu belum kira lagi jika ada yang lompat parti selepas PRN, sesuatu yang Sabah sangat terkenal dengannya sejak dahulu lagi. Jadi kepada penonton semua yang sedang menonton dan mendengar ulasan ini sekarang, saya ingin ajukan satu soalan terbuka. Adakah tindakan Bung Mokhtar ini satu bentuk ketegasan prinsip ataupun satu bentuk ego politik yang bakal membakar jambatan kerjasama? Adakah rakyat Sabah lebih menghargai pemimpin yang berani berkata tidak, ataupun mereka lebih mahu pemimpin yang sanggup berkompromi demi kestabilan dan juga kemajuan? Baiklah, jangan lupa untuk kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, sebab kami ingin tahu apa kata rakyat. Kamu sokongkah dengan apa yang telah diperkatakan oleh Bung Mokhtar ini? Ataupun Anda rasa sudah tiba masanya untuk pemimpin Sabah bersatu tanpa kira latar belakang parti? Baiklah semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak konten berani, padat, dan penuh dengan pendedahan politik tanah air. Sampai kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Terus kekal celik politik dan jangan mudah tertipu dengan air mata buaya. Terima kasih karena telah menonton. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian semua. Terima kasih.